dia tak ada closure sangat sebenarnya. Tapi aku don't care. I don't care. Pada aku still one of the best movie this year so far. Assalamualaikum semua, kembali bersama untuk video kali ni aku nak review satu filem animasi, Spider-Man Across the Spider-Verse. Aku actually tak tahu nak start macam mana untuk buat video ni. Sebab bila kita memang mengharapkan sesuatu yang spektakular kan, dengan expectation yang really high, tetapi apa yang kita dapat way beyond apa yang kita boleh jangka, benda tu memang break my brain. Itulah perasaan aku selepas menonton filem ni, Spider-Man Across the Spider-Verse. Aku dah tengok 2 kali, tetapi movie ni masih lagi memberikan impact yang sama bila aku habis tonton. Untuk tontonan kedua tu actually dia jadi lagi enjoy sebab ada banyak details yang aku terlepas pandang masa first viewing tu. Benda detail yang kecil-kecil tu lah, Easter egg tu semua kan. Tetapi lepas tengok 2 kali pun aku rasa masih ada lagi yang aku terlepas pandang juga. Dia punya banyak details, especially untuk peminat Spider-Man kan. So movie ni macam a wish come true kind of things lah. Apa yang kita nak selama ni dia bagi. Okay, movie ni dia sequel untuk the first movie yang keluar pada 2018, iaitu Spider-Man Into the Spider-Verse. Satu movie yang pada aku mengubah segalanya, dari segi animasi, dari segi superheroes punya genre, dari segi Spider-Man as entity in general. Aku memang tak sangka movie Into the Spider-Verse tu, yang first tu, boleh di-dethrone. Sebab movie tu punya level dia memang ke atas, dan aku tak rasa ada movie yang boleh tolak movie tu jatuh satu tangga. Sebab kali ni movie Across the Spider-Verse berjaya mengangkat apa jua aspek yang baik dalam Into the Spider-Verse ke satu tahap yang lebih tinggi. Lepas tengok movie ni, aku sampai rasa macam Disney Marvel should just don't bother with Spider-Man lah, and just bagi Sony dengan Lord and Miller expand this universe. Yes, Lord and Miller tu the vital part of it lah. Kalau Sony je, no. Sony je tak jadi, sebab nanti kita dapat another Morbius. Lord and Miller tu yang penting, and 2 orang ni yang the creative mind behind all of this. And actually 2 orang ni dia pernah dipecat oleh Disney dulu kan. Dia actually the original director untuk cerita Star Wars Solo, tapi halfway tu dia kena pecat. Aku tak dapat bayangkan kalau 2 orang ni involved with Marvel punya stuff or project. Dan aku rasa MCU sentiasa akan berada di atas lah kalau 2 orang ni involved. Based on dia punya track record kan, dia buat Lego movie, dia buat Lego Batman, and then dia buat Spider-Verse ni. Memang proven, diorang memang power. Sebab MCU punya current situation is not that good, and the studio actually crumbling. The saddest part is dia crumbling from the inside, and dia macam ada inside job yang nak runtuhkan MCU ni. Sebab tak ada studio lain yang actually challenge or threaten MCU ni. And Marvel Studio ni bukan macam DC Studio become so good dan berjaya tolak dia ke tepi kan. Nothing happen. Studio ni, yang MCU Studio ni, Disney in general, yang pandai-pandai buat something yang orang tak nak pun kan. And tapi dia rasa this is good for the audience for some reason. Orang dah cakap tak suka, dia keep on buat juga. MCU punya Phase 4 memang longkang kan, tak dapat dinafikan lagi. Phase 5 ni pun very rocky start. And belum ada lagi project yang really kick start Phase 5. And kita boleh sembang pasal MCU ni another time, another video. Mungkin masa first time aku buat live untuk YouTube channel ni, maybe kita boleh go through MCU movie tu semualah. Dan tak tahu lagi bila, aku cuba cari time. Aku memang nak buat sangat live. Tapi itulah, bila buat live ni, aku nak ada something yang orang interested untuk tengok lah kan. Tak adalah aku sembang seorang-seorang. So tengah plan lagi lah. So filem Spider-Man Across the Spider-Verse ni mengisahkan Miles Morales continue jadi Spider-Man dekat universe dia,
Yang dekat universe ni, Spider-Man Peter Parker dah tak ada lagi. Dan kali ni pada mulanya dia berdepan dengan satu villain bernama Spot. Kalau tengok kat trailer, Spot ni watak yang tinggi, putih dan ada tumpuk-tumpuk. Muka dia putih je dan ada tumpuk-tumpuk. That is Spot lah. Backstory tentang kewujudan watak Spot ni actually ada kena-mengena dengan watak Miles tu juga. Aku suka gila backstory details tu, and the guy yang kena baling bagel dalam Into the Spider-Verse and dalam part 1. Dan dalam masa yang sama, ia juga menceritakan juga the actual origin of Miles Morales as Spider-Man, which is pada aku satu spin or twist yang sangat interesting. Kita dah tahu dah everything based on the first movie kan, Miles Morales ni punya origin, tapi ada cerita yang lebih besar di sebalik cerita yang ada dekat dalam first movie tu. Movie ni tiap kali aku rasa tak ada apa lagi yang movie ni nak impress aku. Movie ni keep on give something new sampai ke habis, babe. Twist tu actually towards the end of movie kan. Twist tu memang jaw-dropping moment lah untuk aku kan, bila dia reveal benda tu. Oh my god. Rupanya ada cerita yang lagi besar daripada apa yang dia dah bagi kita sekarang ni. Yang dia dah bagi ni pun dah banyak gila kan. Rupanya ada lagi. Pada aku memang akan gel everything lah kan. Memang boleh jadikan the origin tu the best origin ever lah pada aku. Dalam movie kali ni dia banyak juga fokus dekat watak Gwen kan, Gwen Stacy, Spider-Gwen. Dia bagi Gwen karakter ni punya backstory kan. It's the typical Spider-Man formula backstory lah, but still awesome. Actually the movie itself start with Gwen punya story. And even before the movie intro credits keluar, and dia terus start Gwen bagi macam narrate that whole story lah. So the first 20 minutes tu memang macam prolog untuk cerita watak Gwen. Siap ada, bukan pendek je, dia siap ada action sequence dia yang sendiri. And dia lawan satu villain Vulture. And from Leonardo da Vinci punya era, Renaissance punya era kan. Quite interesting jugalah visually. Dan dekat sequence tu juga dia ada introduce beberapa lagi watak, tapi yang penting watak Miguel O'Hara. Dia Spider-Man 2099. Miguel ni actually dia in charge of the Spider Society. Kalau tengok trailer tu ada tempat yang banyak Spider-Man tu kan. Okay, that place panggil Spider Society. Spider Society ni dia punya function macam TVA dalam series Loki. Kalau korang tengok TVA tu Time Variant Authority. Tapi untuk movie ni Spider Society tu obviously semuanya Spider-Man lah, from all other universe. Dia punya function tu nak jaga the timeline lah. Macam TVA juga, macam TVA dalam Loki juga, jaga the timeline. Kat TVA dia bila ada something happen dia panggil variant. Kat sini bila something weird happen dia panggil anomaly. So dalam movie ni dia bagi kita banyak version of Spider-Man. Every single comic version of Spider-Man ada dalam movie ni. Live action ada, game ada, dan aku suka ada Lego version. Ada Lego version scene tu best. Tut kan. Dia call apa Spider Society tu pakai dia punya jam kan. Betul dia ada bunyi tut. Best gila. PS4 version kan, siapa main Spider-Man game kat PS4 tu ada dalam ni. Macam-macam ada lah. Villain pun ada. Berbagai jenis villain ada. So banyak gila easter egg dalam ni. Ada satu scene tu dia tunjuk universe Venom kan? Movie Venom tu, Tom Hardy Venom. Aku macam wow, aku kenal makcik tu. So easter egg semua tu aku enjoy gila kan. Ya, it's a bit fan service, tapi movie ni aku rasa macam dia open a lot of possibilities, especially peminat Spider-Man. Itu yang membuatkan aku excited. Okay, put aside all the easter eggs and cameo tu semua, dia punya cerita tu pada aku perfect. And from one story to another, how everything is linked together, memang very cohesive and at the same time very engaging. Dia bukan just plot to plot saja tau. Dia ada very good character story. At its core, dia mengisahkan seorang yang ingin mencari kekuatan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Terutamanya untuk watak Miles dengan Gwen. Kedua-dua mereka ada internal struggle yang diorang kena face kan. Pada aku very good come of age punya story jugalah. Even though the medium is animation and comic book, tapi dia punya writing treats the character very seriously. Setiap karakter moment tu memang dia memberikan impact, at least untuk aku. Dan dalam movie ni banyak actually karakter moment. Kan macam Miles dengan family dia, Miles dengan mak dia, Miles dengan Gwen,
Gwen dengan bapa dia. So memang ada genuine sincere story yang movie ni cuba sampaikan. Kan movie ni bukan just some cool action sequence je tau. Dan walaupun movie ni berdurasi 2 jam 20 minit, pada aku dia memang it goes like that lah. Sekejap je. Dan memang tak puas. Tak puas. Itu yang aku lepas kau bangun tu, aku tweet movie ni disappointed. Aku disappointed bila movie ni habis, aku cakap. And sebab I need more of the story. Okay, selain cerita pasal dia punya karakter tu semua, cerita pasal the world around the character pun very good. Memang so many things going on dalam movie ni, tapi movie ni berjaya present the ideas effectively. Dia punya narration structure tu pada aku very good, yang aku tak rasa overwhelmed with so many stuff. Especially untuk aku as a peminat Spider-Man lah. Kalau mungkin korang bukan peminat Spider-Man, mungkin akan overwhelmed sikit lah sebab banyak gila kan. Tapi untuk aku, no, this is tak cukup actually. Untuk aku, every single details yang movie ni tunjukkan memang intrigue aku. Memang aku nak tahu. Tak ada part pun yang aku rasa macam that part is tak penting kan? Tak ada. Semuanya penting lah pada aku. The multiverse concept tu pun pada aku ditunjukkan dengan sangat baik. Dan macam mana multiverse tu link together pun aku rasa diterangkan dengan sangat berkesan. Aku tak rasa orang susah nak faham apa yang cuba disampaikan. Macam dalam filem Everything Everywhere All at Once, movie tu ada sedikit complexity dalam presenting the ideas. Movie ni pada aku dia macam a simple version of it lah. And another 2 weeks kita tengok movie The Flash pula. Macam mana cerita tu play with the multiverse concept. Based on rumours, cerita The Flash tu dia lebih kurang macam cerita ni. Tapi okay, that one is live action, maybe slightly different, but aku interested juga dengan The Flash actually. Ada dalam aku punya top 10 movie 2023. List aku top 10. Movie ni pun obviously akan ada lah. And so siapa nak tengok aku punya list tu, aku bagi link kat atas. Dari segi animation, no brainer lah. Movie ni execute perfectly. Aku tak ada lagi dengar baca review artikel yang tak suka dengan dia punya animation. Pada aku memang awesome gila animation dia. Memang kalau dekat panggung tu kau memang tak nak kelip mata lah, takut terlepas something kan. Pergi toilet jangan sekali kan. Pada aku haram pergi toilet masa tengok movie ni. Dan kelip mata tu kena berjaga-jaga sikit, takut kau terlepas. Aku yang dah tengok 2 kali ni pun aku rasa macam ada something yang aku terlepas pandang. Kalau tengok streaming ke apa, kau boleh rewind kan. Ni kat panggung kau tak boleh buat apa kan. Tapi itulah, tak tahu sama ada nak tengok kali ketiga atau tak. So dia punya animation, aku super impressed dengan 2018 Into the Spider-Verse masa tengok the first time. Tapi kali ni untuk Across the Spider-Verse, dia sekali lagi impress aku. Padahal aku dah expect something good, tapi dia berjaya impresskan aku. Sebab dia bukan just maintain the same level. Movie ni dia outdone the first movie. Itu yang aku cakap awal-awal. Dan aku macam tak boleh nak brain how good dia punya visual tu. Sebab kali ni dia bukan ada just one style of animation. Every universe tu have its own visual style dengan tema color yang berlainan. And dia macam kau baca a different version of comic books kan? Macam Spider-Man ada banyak version kan, 60s, 90s, 2000. Every single version of Spider-Man tu dia ada different artwork, different iteration of that character. So dalam movie ni dia bagi kita benda tu. Even though dia tak pergi ke all the universe, dia pergi a few places dia, tapi karakter yang from other universe dia bring along dia punya visual style. Dia macam the first one lah, Into the Spider-Verse, dia ada Spider Noir tu kan. So dia black and white, even though dia pergi dekat Miles Morales punya universe, dia still black and white. So dalam ni ada that same concept. Dan setiap action sequence tu memang mengancam habis lah. Dan penuh dengan excitement, dengan tension in a good way. Pada aku tak rasa the animation style tu dia mengelak atau mengambil jalan mudah dalam mempersembahkan aksi-aksi yang ada dalam movie ni. Dia punya villain dalam movie ni actually the main villain supposed to be Spot, tapi Spot ni karakter ni dia macam more or less just the introduction of that character. Dia macam more to set up for the next movie kan. Obviously the next movie main villain will be Spot ni lah. Tapi aku suka actually watak Spot tu. Some of the punya animation tu mengingatkan
kepada anime punya villain. Dan sebut pasal anime tu, ada music score yang mengingatkan aku dekat Naruto. So aku rasa anime punya influence tu agak banyak jugalah dalam movie ni. Sebut pasal music tadi, dia punya music score dengan soundtrack in general dalam ni, super awesome. Dia punya score composed by Daniel Pemberton. Aku suka gila dia punya music score, seriously. And Gwen punya themes aku suka. Miguel O'Hara punya theme. So aku suka tak kali dia keluar ada bunyi tu dia punya theme lah kan. Aku suka gila. And pada aku dia punya music ni memang play a big role yang membuatkan movie ni jadi lagi best and lagi melonjakkan dia punya excitement tu. Compare from the first movie punya music score, aku suka gila the first one. Tapi pada aku this one outdone jugalah the first one. And sebab dalam music score dalam yang nombor 2 ni, Across the Spider-Verse ni, dia much more variety type of music sebab dia pergi a few different universe kan. So masing-masing ada jenis music tersendiri lah. Okay, aku rasa tu je yang aku nak sentuh buat masa sekarang ni. And ni pun aku rasa dah panjang sangat video ni. Tapi aku rasa ada banyak lagi benda yang aku tak sempat nak sentuh. Tapi aku tak nak buat video panjang sangat. Anyway, aku rate movie ni 5/5 bintang. Actually aku berniat nak bagi 6/5 kan. Satu level yang sangat special lah untuk aku. Kan kalau aku bagi movie tu 6/5 means that dia more than perfect lah untuk aku. Tapi disebabkan ada satu sebab je kenapa aku tak boleh bagi that level. Sebab dia punya ending. Dia punya ending tu tergantung. Okay, tergantung. And then dia tak ada closure sangat sebenarnya. Tapi aku don't care. I don't care. Pada aku still one of the best movie this year so far. So aku memang tak sabarlah nak tunggu the third one, which is Beyond the Spider-Verse. And dia memang plan dah nak buat 2 terus. Dan masa dia announce story. So kita tak perlu nak tunggu lama sebab Beyond the Spider-Verse akan release tahun depan je, 2024. So rate aku 5/5 untuk movie ni. Pada aku dia better than the first one yang memang dah perfect dah actually. Tapi kali ni dia bagi kita much more details, much more weight in term of character story, much more flawless. Tak sure it makes sense or not lah. Tapi memang gempak nak mampus movie ni. Untuk aku this movie is beyond animation. Movie ni tak sepatutnya dianggap just another cartoon. Please, jangan anggap movie ni just another cartoon. Dia beyond animation. Dia actually lagi best daripada movie-movie live action yang keluar. Especially comic book movie live action. Movie ni berada di atas lah antara movie-movie live action comic book yang ada. First day release 4K untuk movie ni, take my money bro. Seriously, aku akan beli. The first one dulu pun aku beli. And actually the first one, kalau korang ada digital, beli digital copy, and aku tak beli 4K Blu-ray tu, aku beli digital copy, tapi dia actually ada alternate version tau, which is interesting. Aku tak nak cerita kat sini lah, panjang, tapi which is interesting sebab dia ada alternate version. Dia bukan some extended version macam No Way Home tu, ada extended version which is aku tengok semalam dekat Netflix. Still best cerita tu. Tapi untuk Into the Spider-Verse, dia ada alternate version actually. Dia ada a different take of that movie. Ada few animation yang tak siap lah, standard lah kan, tapi a different version. Kalau korang beli the digital copies lah, aku beli dekat iTunes. Okay, so untuk movie ni pada aku masterpiece. It's a masterpiece. It's a beautiful painting out. It's a beautiful digital art. And dia bukan saja cantik dari luaran, tetapi cerita di sebalik that beautiful digital image tu pun something yang aku nak hargai sampai bila-bila. That is my take on this movie lah. Sebab aku peminat Spider-Man dan aku tak sangka aku dapat very special Spider-Man movie macam ni. Okay, aku rasa tu je lah yang aku nak kongsi. Thank you for watching. Consider subscribe my channel kalau belum. Dan kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum, kongsi di. Ciao.